Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini kita dapat bersua muka menerusi program Tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Ayat 105 surah At-Taubah ini memberi satu motivasi kepada kita untuk kita terus beramal dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Proses kerja inilah yang dilihat dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai amalan kita berdasarkan kepada hasil, tetapi penilaian itu adalah berdasarkan kepada proses kerja. Apakah kita telah bersungguh-sungguh beramal dan bekerja? Dalam hal ini, Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, nilai kehidupan seseorang itu ditentukan oleh amalan yang bermutu yang dilakukan oleh mereka. Apakah amalan itu bermutu atau tidak bermutu? Yang itu yang akan menentukan kedudukan hidup mereka. Maka orang-orang yang mukmin tidak boleh kosong waktunya dari terus beramal. Lantaran itu beliau mengingatkan umat Islam dengan mengatakan, jangan berhenti dari bekerja. Teruskan beramal dan bekerja. Kerana Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam malas dan melarang mereka daripada membuang waktu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat amal dan pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kepada kita, memberi motivasi kepada hamba-Nya untuk terus beramal dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kita tidak perlu mencari populariti, kerana apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih hidup. Baginda melihat amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu juga kaum mukminin akan melihat amalan-amalan yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Dalam hal ini, Syekh Asy-Sya'rawi memberi ingatan kepada kita supaya orang-orang yang beriman tidak menipu dalam melaksanakan amalan itu. Kerana kesemua amalan yang dilakukan oleh mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 7 surah Taha, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Maka dengan demikian, keikhlasan dalam beramal itu adalah merupakan sesuatu perkara yang amat dituntut kepada kita. Orang-orang yang beriman diminta pertanggungjawaban. Seluruh umat manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan juga tentang perkara yang nyata. Dialah yang mengetahui niat dan amal yang kita lakukan. Allah maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dan apa yang tidak tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita atas setiap amal yang kita lakukan. Serahsia apapun amalan kita, kesemuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di atas langit atau di dalam bumi, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hakikat kita. Begitulah perlunya kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan yang penuh barakah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Yang demikian itulah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang maha besar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita bersegera, berlumba-lumba dalam melakukan amalan kebajikan yang menyebabkan kita akan mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz maghfirah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah menggambarkan tentang suatu perkara yang dilakukan oleh kita atas sebab kekurangan yang ada pada kita, menyebabkan kita melanggar sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita berdosa. Lantaran itu kita dituntut untuk memohon keampunan demi untuk mendapat maghfirah daripadanya. Maka dalam hal ini, sekiranya kita lihat tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama, maka kita dapati pelbagai tafsiran dikemukakan oleh mereka dalam konteks untuk membolehkan kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam menghuraikan lafaz maghfirah, beliau mengatakan maghfirah itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Begitu juga Ikrimah mengatakan maghfirah itu adalah merujuk kepada bagaimana seseorang beriman itu menunaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan akhirnya maghfirah itu dikurniakan kepada mereka. Abu Aliyah Ar-Riyahi mengatakan maghfirah itu adalah hasil daripada hijrah yang dilakukan oleh umat Islam, sama ada dalam konteks ketika mana mereka berhijrah bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, ataupun dalam konteks meninggalkan perkara mungkar dan mengejar perkara-perkara yang soleh. Begitu juga Imam Ali bin Abi Talib mengatakan maghfirah itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan usaha gigih manusia yang beriman berjihad di jalan Allah, menyebabkan agama Allah Subhanahu wa taala dapat ditegakkan di atas muka bumi. Maka dengan usaha itu, dengan perjuangan itu, menyebabkan mereka mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Muqatil bin Abi Sufyan mengatakan maghfirah adalah merupakan amal soleh yang dilakukan oleh umat manusia, dan taubat serta taubat yang dipanjatkan oleh mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan dosa. Maka kesemua amalan yang dilakukan itu mengundang maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apabila kita lihat kepada lafaz yang awal yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada lafaz wasari'u, maka hakikatnya kita diminta untuk bersegera melakukan kesemua perkara itu dengan harapan maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan dikurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegera dalam melakukan sesuatu perkara yang baik adalah merupakan ciri positif yang ada pada umat yang beriman. Dan bersegera dalam melakukan perkara baik itu adalah merupakan ciri berimannya seseorang itu, dan ia menggambarkan tentang kesempurnaan iman yang ada pada mereka. Dan sifat-sifat itu ada pada golongan abrar dan juga ada pada golongan al-muqarrabin. Dalam menghuraikan persoalan ini, Imam An-Naisaburi mengatakan, al-musara'ah fil khair dalilun ala fartir raghbah fihi hatta la yafut fa fi ta'khir afat. Jelasnya bersegera dalam melakukan kebaikan adalah menjadi bukti yang jelas tentang keinginan kita untuk melakukan perkara itu. Dan apa yang dinyatakan oleh Imam An-Naisaburi pada lafaz yang akhirnya ialah fa fi ta'khir afat. Melewatkan kebaikan itu adalah suatu afat, suatu kerugian. Jelas apabila kita melengahkan kebaikan, maka perbuatan itu adalah merupakan suatu kerugian yang amat nyata. Lantaran itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita menerusi hadisnya, dan hadis yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada dalam diri umat Islam. Igtanim khamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramika, sihhatuka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa firagika qabla syughulika, wa hayatuka qabla mautik. Rebutlah 5 perkara sebelum hilangnya 5 perkara. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua, waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit, waktu kaya sebelum datangnya waktu fakir, waktu lapang sebelum datangnya waktu sibuk, waktu hidup sebelum datangnya mati. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang amat jelas benarnya. Kerana kita telah melalui kesemua proses ini. Justru tinggal lagi kesedaran kita atau kebijaksanaan kita untuk menggunakan masa yang terluang itu dalam konteks untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita belia remaja, sudah pasti kita bertenaga, maka sepatutnya usia atau masa yang ada itu sepatutnya digunakan sebaik mungkin untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berjuang dengan bersungguh-sungguh beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak mempunyai sebarang masalah. Kudrat yang ada pada kita itu memungkinkan kita untuk kita melakukan semua perkara kebaikan demi untuk mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semasa kita dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mampu untuk melakukan banyak perkara sebelum datangnya waktu sakit. Begitu juga waktu kaya, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekayaan, kedudukan dan kesenangan, dan maka kekayaan dan kesenangan itu menyebabkan akhirnya banyak ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membolehkan kita menginfakkan sebahagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sepatutnya
menyedarkan diri kita untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh barakat ini. Sebelum datangnya sibuk, maka sudah pasti ruang yang ada sepatutnya kita memanfaatkannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Begitulah sisa-sisa masa yang ada sepatutnya digunakan sebaik mungkin untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hayat yang ada sepatutnya digunakan untuk itu. Kita tidak tahu bila masa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hayat di kandung badan, maka saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada rakan-rakan sekalian supaya menggunakan peluang yang ada ini untuk melipat gandakan usaha beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk manfaat kita. Apa yang digesa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita supaya bersegera melakukan semua kebaikan itu adalah dalam konteks untuk membolehkan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk membolehkan kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu, sekiranya kita rebut, sekiranya kita berusaha untuk memperolehinya, maka sudah pasti ganjaran atau keistimewaan hasil daripada maghfirah itu amat istimewa. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala, maghfirah itu diiringi dengan janji syurga yang begitu lumayan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan ganjaran syurga yang ditawarkan kepada kita adalah seluas langit dan bumi. Jadi itu adalah merupakan suatu motivasi yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka dengan motivasi yang Allah SWT berikan kepada kita menerusi ayat-ayat yang saya bacakan tadi, sudah pasti akan mendatangkan satu keinsafan, sudah pasti akan mendatangkan satu minat yang amat mendalam, yang menyebabkan akhirnya kita terus bekerja, kita terus beramal, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu adalah daripada diri saya. Sekadar itu saja peringatan atau tazkirah ringkas saya pada petang ini. Sebenarnya tazkirah ringkas itu adalah untuk ingatan saya dan juga untuk ingatan tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.